Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita ada kelas pendidikan Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 kita masuk tajuk yang baru unit 14. Kamu boleh tengok muka surat 147 teks kamu lah. Okey, kita akan masuk tajuk sifat malu. Okay. Sifat malu. Okey. Apa kaitan sifat malu ni dengan apa? Dengan kita sebagai orang Islam kan? Nanti kamu akan lebih tahulah. Okey, kita akan masuk bahagian akhlak sifat malu. Okey, cuba tengok muka surat 147 ni dialog. Ini adalah monolog dalaman. Maksudnya kita bercakap sendirian secara dalam hati kan. Okey, malunya tadi ditegur ustazah kerana tidak memakai stokin. Ini sifat malu kan. Dia malu kerana ditegur oleh ustazah. Kenapa mesti malu? Perlu malu pada siapa? Aku tidak mengganggu orang lain, tapi aku mesti malu pada Allah SWT. Malu pada manusia, malu pada diri sendiri. Aku mesti berubah. Aku mesti menutup aurat. Okey. Kenapa perlu ada malu? Sebab apa kita perlu rasa malu bila orang tegur kita, bila orang cakap dengan kita dan sebagainya. Nanti kamu akan lebih tahulah. Okey, Rasulullah SAW sabda, Al-haya'u la ya'ti illa biqair. Yang bermaksudnya sifat malu pasti mendatangkan kebaikan. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, maksud sifat malu. Okey, maksud malu ialah sifat terpuji yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan percakapan dan perbuatan yang buruk serta mampu menghalang dirinya daripada melakukan perkara mungkar. Okey, yang dikatakan malu tu adalah satu sifat yang mendorong orang kalau kata ditegur, bila kita ada rasa malu, kita akan tinggalkan suatu percakapan atau perbuatan yang buruk lah. Bila kita rasa malulah nak buat benda ni, malulah nak buat benda ni kan, itu perbuatan yang dikatakan malu. Okey, yang malu yang sebenar-benarnya lah. Okey, dalil sifat malu yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki lebih pada 60 cabang dan malu adalah sebahagian daripada iman. Okay, kenapa ayat ini mengata begitu? Sebabnya bila kita rasa malu, kita tak buat benda yang tak baik. Contoh, kita malu dengan Allah, kita tak buat maksiat. Kita malu dengan manusia, kita tak buat orang rasa benci dengan kita. Sebab tu perlu ada malu. Okey, huraian. Perasaan malu akan mendorong seseorang mendekatkan diri kepada kebenaran dan kebaikan. Ya, perasaan malu akan buat kita lebih nak buat benda yang baik. Okay, orang yang tidak memiliki sifat malu akan melakukan perkara maksiat dan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Orang yang memiliki sifat malu tidak akan melakukan suatu perkara yang dengan suka hati tanpa mengira dosa dan pahala. Ya, macam kita, contoh kita nak buat jenayah. Bila kita ada sifat malu, kita akan fikir, kalau kita buat ni, kita dapat malu, mak ayah dapat malu, dapat dosa kan, masyarakat akan pulaukan sebagainya. Jadi kita dapat menghindarkan kita pada kita buat benda-benda yang tak elok lah kan. Jadi bila kita ada rasa malu, bila kita fikir malulah kalau buat ini, nanti kan aku dapat malu, kita tak buat benda tu. Sebab tu orang yang malu memiliki sifat malu untuk tidak akan melakukan satu perkara yang tidak dengan suka hatilah. Okey, sifat malu mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, macam cikgu kata tadilah, bila kita ada rasa malu, kita tak buat benda tu. Kita tahu sebab yang kesan negatif dia pada diri kita dan juga orang keliling kita. Okay, tengok ciri-ciri orang yang bersifat malu. Ciri yang pertama, menunaikan perintah Allah SWT dengan ikhlas dan menjauhi larangannya. Sebab apa? Sebab orang yang malu ni dia tahu Allah tu maha melihat. Dia tak pernah tidur ataupun tak pernah terlelap walau sekali pun. Dia tahu apa yang kita buat. Termasuklah kalau kita buat benda yang jahat sekalipun, ataupun kita buat benda yang orang lain tak nampak tapi Allah tahu. Bila kita tahu Allah nampak, kita rasa malu. Okey, kalau kita buat benda yang dia larang kan. Okey, berusaha meningkatkan keyakinan diri.
Nombor 3, prihatin dan sentiasa berdisiplin ketika melakukan suatu tindakan. Bila mana kita malu, kita rasa seolah kita diperhatikan. Jadi bila kita rasa diperhatikan, kita akan berusaha buat yang terbaik. Okey, nombor 4, bertindak secara bijak dalam membuat keputusan. Macam tadilah saya kata, lebih kurang sama je. Nombor 5, menjaga maruah diri daripada terjerumus dengan perbuatan maksiat. Macam saya kata tadi, kalau contohlah kita ada niat nak buat benda yang tak baik, contohnya kita nak mencuri. Kan, kita nak mencuri. Tapi bila kita tahu, kita fikir, kalau aku mencuri ni, kalau dapat tangkap, nanti malu diri sendiri dan juga keluarga kan. Jadi baik aku jangan buat kan. Jadi kita menjagalah diri sendiri kan. Keenam, menjauhkan diri pada perkara yang melalaikan. Okey, bila mana kita malu dengan diri sendiri, dengan orang, dengan Allah dan sebagainya, kita nak buat jahat pun kita rasa, ataupun kita nak buat sambil lewat pun kita rasa macam malulah macam tu kan. Contohnya bab semayang lah. Bab semayang, kalau tak semayang lagi orang tahu tak semayang tentulah kan. Okey, kita tengok sifat malu dia ada dua benda. Malu yang dituntut dan malu yang dilarang. Maksudnya malu yang digalakkan dari Islam dan malu yang tidak digalakkan dari Islam. Memang dilarang sama sekali lah. Pertama sekali kamu tengok malu yang dituntut. Malu yang dituntut, malu melakukan perkara yang berdosa dan melanggar perintah Allah SWT. Malu untuk melakukan perkara yang keji dan hina yang boleh menjatuhkan maruah diri. Malu melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman hidup dan boleh melanggar hak orang lain. Okey, sifat malu ini membawa banyak kebaikan kepada individu dan masyarakat keseluruhannya di dunia dan akhirat. Okey, malu yang dituntut ni adalah malu yang mana bila kita buat satu benda tu mendapat kebaikan. Orang lain dapat kebaikan, kita dapat kebaikan. Itu yang dimaksudkan. Contoh dia bagi kat sini, malu melakukan perkara mungkar. Tapi kita dapat kebaikan tak? Kita dapat kebaikan kan. Bila kita tak buat perkara mungkar, kita tak dapat dosa, kita dapat pahala. Dan orang lain pun terpelihara lah. Masyarakat terpelihara. Malu meninggalkan ibadah puasa. Sama juga malu bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Malu jika tidak menjaga kehormatan diri. Malu membuat bisnes di kawasan awam. Malu membuang sampah di merata-rata tempat. Nampak tak? Bila mana benda ni semua perkara-perkara yang negatif. Tapi bila mana kita malu nak buat benda tersebut, automatik kita dapat kebaikan lah. Kita dapat kebaikan, orang sekeliling kita dapat kebaikan. Bila kita tak buat benda tu kan, kita hindarkan benda tu, kita dapat kebaikan. Itu adalah malu yang dituntut. Okey, kita tengok malu yang dilarang. Yang dilarang, malu melakukan perkara yang dituntut oleh Allah SWT. Maksudnya meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan apa yang Allah suruh. Meninggalkan apa yang Allah suruh tadi, meninggalkan apa yang Allah larang memang dituntutlah. Tapi ni dilarang, meninggal apa yang Allah suruh. Okey, malu melakukan perkara yang boleh memberikan kebaikan pada diri sendiri. Contohnya perkara yang beri kebaikan pada diri sendiri, seperti menutup aurat. Kan? Tapi kita rasa macam malulah tutup aurat macam tu lah kan. Malulah pakai tudung, malulah pakai baju labuh dan sebagainya. Tak ikut fashion dan sebagainya kan. Contoh je katalah. Okey, kemudian malu melakukan perkara yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Ni nak mendemam pun rasa tak payahlah, malu lah nanti orang tengok. Padahal benda tu membawa kebaikan kan. Tapi kita rasa macam benda tu berat nak buat. Okey, sifat malu ini akan merugikan diri sendiri dan masyarakat dan serta menghalang seseorang daripada memperoleh kebaikan. Ya, malu dilarang ni bila mana kita buat apa yang Allah larang tu, kita merugikan diri sendirilah. Lebih merugikan diri sendiri. Contohnya kat sini dia bagi. Contoh dia kata, malu yang dilarang, pertama sekali, malu memakai pakaian untuk aurat. Macam cikgu kata tadi. Malu mempelajari dan membaca Al-Quran. Malu memberi
pendapat, malu melakukan kebaikan, malu menuntut ilmu, malu bertanya. Sebab tu bila malu bertanya ni, sebab tu kata malu bertanya sesat jalan. Sebab dari situ dah nampak. Bila kita malu tak bertempat ni, malu tak bertempat, malu kepada nak buat kebaikan, kita yang rugi. Macam tadi, kalau kita malu nak buat maksiat atau kejahatan, kita dapat kebaikan. Tapi bila kita malu buat kebaikan, kita dapat keburukan. Kamu kena faham itulah dengan hadam. Okey, tengok muka surat 152. Okey, tengok. Ni hanya sekadar kata peringatan lah untuk kita kan. Okey. Assalamualaikum Alia, Azni, Alfi dan Syami mengajak kita melepak pada hari Minggu ni. Maukah awak ikut? Mereka mengajak kita keluar. Iyalah, pelajar lelaki satu kelas dengan kita itu. Tak naklah malu. Malu mengapa? Bukankah mereka itu kawan-kawan kita? Malulah campur lelaki dan perempuan. Islam melarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Lagipun melepak itu perbuatan yang membuang masa saja. Bukan yang selalu. Tak boleh. Sebagai seorang perempuan, kita mesti ada perasaan malu untuk bergaul dengan lelaki supaya maruah diri kita terpelihara. Kalau begitu tak usahlah kita keluar. Macam dalam segi dialog ni kan, kalau kamu baca, kalau kamu faham dialog ni, walaupun kawan-kawan nak ajak jumpa ke, nak ajak lepak sama ke apa semua kan, tapi bila mana berlaku kata pergaulan bebas ni, patut kita malulah kan. Kalau kata orang yang mengajak tu pun salah, orang yang terima ajakan tu pun salah. Sepatutnya kan. Sebab apa? Orang yang ngajak, orang lelaki yang ngajak, dia pun dah tahu benda tu dilarang oleh Islam, kata pergaulan bebas. Lepas tu orang yang menerima ajakan tu pula, orang perempuan, dia terima. Kalau contoh dia terima, dia patutnya rasa malulah. Benda tu kata benda yang salah. Okey, seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu buat nota sikit lah. Okey, pertama sekali kamu buat muka surat 147 ni, tulis tajuk dia. Yang ni tak payah tulis, yang ni tak boleh tulis. 148, tulis dia punya maksud, sifat malu apa semua ni. Termasuk dengan yang dalam otak ni kan. Kemudian 149, ciri-ciri orang yang bersifat malu. 150, malu yang dituntut dan malu yang dilarang. Dan juga 151 sama je kamu buat macam ni juga. Buat macam ni juga. Dia punya kotak-kotak ni sama macam ni. Kalau tak buat bentuk petak pun nak buat bentuk bulat, terpulang lah kat kamu. Tapi buat macam ni supaya kamu lebih faham. Okey, setakat tu saja nota yang kamu kena buat untuk hari ni. Okey, cikgu harap boleh buat lah. Sebabnya tak banyak pun, sikit je. Okey, sekian saja cikgu sudahi cikgu punya kelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.